Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kita ucapkan kepada semua peminat dan juga penggiat-penggiat rugby di mana jua anda berada petang ini. Minggu kedua Corporate Premier Rugby Championship 2022. Joran Anyvibe Sports, Silver Lake dan juga Iron Big membawakan kepada anda aksi 15 pasukan, 4 pasukan yang meneruskan minggu kedua akan bertarung di perlawanan kedua mereka mencari tempat untuk ke peringkat akhir selepas minggu ketiga nanti. Sepak mula akan dilakukan oleh kedua pasukan yang akan bertanding di perlawanan pukul 3 petang ini, iaitu PPTD Patriots menentang MPK Royal Town Warrior. Lihatan Muhammad Adul untuk MPK Royal Town Warriors mulakan gerak dengan senarai pemain terdiri daripada Muhammad Akil bin Ahmad Fauzi, Nur Azmi bin Saruman, Lukman Nur Hakim bin Ahmad Tarmizi, Muhammad Hakim bin Abu Hassan, Megad Fazil bin Megad Khairi Azman, Syarul Azhar bin Muhammad Mokhtar, Muhammad Nur bin Adul, Muhammad Zaki bin Baru, Muhammad Ahmad Hariri bin Ahmad Suhaimi, Muhammad Hamdani bin Ahmad Rivai, Muhammad Farid bin Muhammad Fauzi, Muhammad Izzat bin Laila, Syariman Ilham bin Jamil, Muhammad Farizal bin Ismail dan juga Muhammad Sabil bin Laila. Maka jersey berwarna hijau, biru dan juga kelabu dengan Farizal Ismail muka gerak sebelah kanan, mulakan bola kali pertama miss pass, switching terus ke sebelah kanan untuk gerakan pertama daripada MPK Royal Town Warriors. Dari sebelah kanan padang dilebarkan terus bahagian tengah kepada Sabil Laila. Takkan pertama Sabil Laila baik sekali dipersalahkan oleh pengadil yang bertugas untuk perlawanan hari ini. Saudara Raimi Mansur daripada Negeri Sembilan dibantu oleh saudara Aiman Adib dari Selangor dan juga Muhammad Syami Daniel dari Polis Diraja Malaysia. Tendangan clearance yang baik selaku permulaan daripada PPTD Patriots di bawah pengurus pasukan Muhammad Faiz bin Nazri dengan senarai pemain menurunkan Muhammad Alif Muhaimin bin Mak Borhan, Muhammad Fauzi bin Ahmad Fuad, Daniel Afiq bin Halim, Muhammad Khairul Azmi bin Khairuddin, Muhammad Hanafi bin Zaini, Muhammad Hafizuddin bin Azri, Muhammad Farid Yahya, Muhammad Nazir Fitri bin Nasaruddin, Abdul Hafiz bin Razali, Amirul Afiq bin Abdul Razak, Asrul Ahmad, Muhammad Izhar bin Ismail, Ahmad Ashraf bin Safaruddin, Ahmad Hazim bin Haji Ahmad Afrai dan juga Amir Farid bin Alias. Pertembungan yang begitu sengit di jangka keduanya setelah PBTD menang perlawanan pembukaan minggu lalu dengan selesa, menundukkan satu lagi pasukan iaitu TNB Blackouts, manakala MPK Royal Town Warriors tewas nipis di tangan Bank Muamalat Bullets. Dan kemenanganlah yang pasti dicari oleh MPK Royal Town Warriors untuk meneruskan cabaran mereka di tangga teratas Corporate Premier Rugby Championship 2022 ini. Penalti terus diberikan kepada PPTD Patriots dari Rami Mansur dan terus saja Ahmad Nazri Fitri Nasaruddin menunjukkan tanda mengambil tendangan menuju ke arah gol. Seorang main yang telah pun kita tahu kekuatannya dan juga auranya mengambil tendangan, mahu membuka akaun dalam pertembungan yang dijangka begitu sengit petang ini. Menang dalam perlawanan ini, PPTD Patriots akan mengesahkan tempat mereka ke perlawanan akhir nanti, manakala tewas terpaksa akan membawa ke semua ataupun ke seluruh 4 pasukan yang bertanding ke perlawanan yang ketiga untuk penentuan nanti. Pada anda yang baru masuk bersama-sama kami di Rugby Online, membawakan kepada anda Corporate Premier Rugby Championship 2022 bersama-sama dengan Abang Jeb, akan membawakan kepada anda aksi-aksi 15 sebelah. Cabaran yang telah pun bermula sejak daripada minggu lalu. Tendangan baik menuju ke belakang dan masuk untuk memberikan 3 mata pertama kepada Nazin Fitri Nasaruddin dan juga 3 mata pertama kepada PPTD
Patriots. 4 pasukan yang bertanding untuk edisi yang pertama ataupun edisi sulung ini, jaya mengumpulkan 4 pasukan terkuat untuk dilagakan di dalam johanan yang berbentuk liga 3 perlawanan, dan di akhir 3 perlawanan 2 pasukan yang teratas akan bermain untuk mencari kejuaraan. Johanan yang menawarkan hadiah wang terkumpul RM15,000 telah pun mendapat sanction daripada Malaysia Rugby. Telah baik sekali untuk pembukaan sukan 15 sebelah di seluruh negara, dengan akan hadirnya perlawanan-perlawanan 15 sebelah seperti Piala Agong dan juga perlawanan-perlawanan 15 sebelah yang lain di seluruh negara ketika ini. Juga berlangsung perlawanan 15 sebelah di Liga Satuan Rugby Terengganu ketika ini. Perlawanan-perlawanan lain yang sedang berlangsung di seluruh negara ialah Raup Tens, anjuran Raup Rugby yang telah memasuki peringkat semifinal dan juga final pada petang ini, dan juga johanan SBP Tens 2000 SBP Sevens, maafkan saya, 2022 yang berlangsung hari kedua di Sekolah Menengah Sains Teluk Intan buat ketika. Tapi biarkan yang venue-venue lain itu memberikan seluruh tumpuan kepada perlawanan dengan bola dipegang oleh Farizal Ismail, memberikan kepada hooker Zaki bin Baru. 2 orang pemain senior ini berganding bahu untuk membawa MPK Royal Town Warriors ke perlawanan ini. Dibenarkan oleh pengadil. Belakang lagi mencari line out untuk MPK meneruskan cabaran di awal separuh masa pertama ni. Ketinggalan 3 mata dari tendangan Nazif Fitri, mula untuk mereka mengatur serangan. Masuk tuan-tuan yang baru saja bersama kami, selamat datang, selamat menonton Corporate Premier Rugby Championship 2022. Johanan yang telah digembar-gemburkan bermulai minggu lepas. Ramai yang sedang bercakap-cakap tentang adanya kejohanan ini. Satu kejayaan untuk ramai pihak membawakan 4 pasukan terkuat corporate di seluruh negara untuk bertembung di edisi pertama. Dan ramai yang telah bertanya minggu lalu kat mana tempatnya ataupun di mana lokasinya mungkin boleh datang menonton. Perlawanan ini dibawakan khas daripada Tiger Arena di Padang RRIM Kuasa Subang, iaitu di sepadan Subang Sungai Buloh. Padang yang begitu lama, walaupun berumur lebih 60 tahun. Ramai yang insyaAllah akan tahu di manakah lokasi ini kalau disebutkan Padang RRIM Subang. Farizal Ismail melebarkan ke sebelah kanan, terus saja dapat dikutip pemain musim 10 untuk MPK Royal Town. Itulah Nur Azmi bin Saruman persalahkan seorang pemain untuk memberikan penalti kembali kepada MPK Royal Town Warriors. Perlawanan pertama di antara kedua je, dan di perlawanan yang kedua pada pukul 5 petang nanti akan berlangsung lawanan di antara Bank Muamalat Bullets menentang TNB Blackouts. Pilihan ke arah gol yang diambil untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan dan settle down di awal 10 minit yang pertama perlawanan. Lama dah sebenarnya kita tak menunjukkan aksi-aksi 50 side sejak kita semua bercuti daripada COVID-19 yang melanda negara, dan akhirnya johanan ini menjadi kejohanan pertama 15 side untuk Malaysia bawakan especially untuk anda oleh Airnevive Sports dengan penaja utama Silver Lake dan juga Ion Peak. Berikan tanda love dan juga like dan juga stars di siaran ulasan live yang telah membawakan. Tidak masuk
untuk memberikan kembali drop off 22 meter drop off untuk memulakan perlawanan kembali kepada PPTD Patriot. Senarai nama pemain-pemain PPTD Patriot yang begitu disegani sekali, banyak nama-nama besar dimulakan dengan main ini, iaitu Nazrul Fitri, begitu juga ada dalam Alif Muhaimin, ada juga dalam Fauzi Fuad dan juga Daniel Afiq, juga Abdul Hafiz Razali, Kapten pasukan Angkatan Tentera Malaysia Muhammad Hanafi bin Zaini juga bermain hari ini. Itu juga dengan Asrul Asmat dan juga Muhammad Izhar bin Ismail. Sementara juga ada Amir Farid bin Alias. Dan kali pengadil untuk skram kembali kepada PPTD Patriot. Claiming main di musim 17 Syarul Azhar bin Mukhtar seperti tadi, dan juga apa kesilapan, tapi jelas dilihat oleh Rami Mansur daripada Negeri Sembilan untuk memberikan skram kembali kepada PPTD Patriots. Masuk. Terima kasih kepada anda bersama kami. Ini barulah best, kata Mazrizan Mazlan. Terima kasih. Stesen memberi sokongan kepada siaran live yang dibawakan oleh Rugby Online untuk sama-sama kita menonton, sama-sama kita berkongsi aktiviti petang Sabtu ini. Kepada anda yang berdekatan dengan kami, jika anda berada di sekitar Subang, kawasan Subang, Sungai Buloh, sebelah tempat jual pasu ni semua, bolehlah anda hadir. Sudah pun ramai sebenarnya orang yang hadir, membawa anak, membawa isteri, keluarga, kerana padang RRM ni merupakan satu padang yang besar dan juga banyak tempat-tempat berteduh. Anda hanya bawa kerusi kecil tu je, masuk dalam kereta, bawa satu family. Boleh anak-anak berlari, anak-anak ke ujung sana, atau ada kedai jualan di sebelah kiri dan juga di kanan, budan-budan yang disediakan oleh Tiger Arena di padang ini, memberi kemudahan kepada bukan saja pemain tapi juga penonton-penonton yang datang, memberikan sokongan tidak berbelah bagi kepada pasukan kegemaran mereka. Line up kembali kepada MPK. Depannya tu. Depannya. Baik, tidak bertepuk. PPTD Patriot menandakan line up tidak baik. Anyway, MPK, Majlis Perbandaran Kelang, menggelar diri mereka Royal Town Warrior di bawah yang dipertua Puan Hajah Nuraini binti Roslan, bos MPK yang begitu banyak memberikan support tak belah bagi kepada Majlis Perbandaran Kelang untuk membentuk pasukan rugby dan juga aktif dalam sukan ini, telah membawa pasukan ini ke peringkat yang begitu disegani sekali, khususnya di Selangor. Jadi Johan Cup Royal Terengganu Sevens, begitu juga menjadi Johan Liga Selangor 2019, untuk menunjukkan betapa disegani dan diketahui umum pasukan MPK Royal Town Warriors. Tahniah kita ucapkan kepada Yang di-Pertua Puan Hajah Nuraini binti Roslan. Moga effort ini diteruskan untuk tahun-tahun yang mendatang. Sebabnya ialah dengan sudah adanya pun Johan Royal Cup Terengganu bawah 23 dan juga Johan Cup Shah Alam juga kategori bawah 23 tahun, maknanya perkembangan di MPK atas sukan rugby sangatlah dibanggakan. Begitulah sharing dan juga kata-kata daripada pengurus pasukan, iaitu Syazam Tukiran, yang telah begitu lama membawa pasukan ini menuju ke kategori pertandingan yang dipertandingkan khususnya di seluruh negeri Selangor. Perkenalkan rugby kepada MPK sejak 10 tahun yang lalu, untuk kini menjadi salah satu pasukan yang begitu disegani bukan saja di negeri Selangor, malah di seluruh tanah air.
dibenarkan oleh pengadil untuk berikan penalti Bali, dan Nazrul Fitri terus mencari line out. Di sebelah kiri, untuk line up pertama di ujung sana ialah Muhammad Syami Daniel, assistant referee hari ini, pengadil daripada Polis Diraja Malaysia. Jadi kebanggaan Polis Diraja Malaysia kerana sudah lama Polis Diraja Malaysia tidak ada referee yang high level atau referee quality. Kali terakhir saya pun sendiri sudah lupa bila akhir sekali Polis Diraja Malaysia ada pemain ataupun ada referee yang baik. Bukan nak kata tak baik atau tidak, maksud saya yang referee yang akan jadi pengadil untuk perlawanan-perlawanan besar. Tapi dengan kehadiran Mak Syami Daniel, berikan seri dan juga senyuman untuk Polis Diraja Malaysia. Kurang-kurangnya ada wakil pengadil di dalam kancah rugby di seluruh negara ketika ini. Masuk kepada yang baru masuk. Terima kasih bersama-sama dengan kami. Semakin lama semakin ramai kita petang ini yang menonton daripada Tiger Arena, kuasa Subang ini, Corporate Premier Rugby Championship 2022, anjuran NFI Sports, bawakan khas untuk anda oleh Silver Lake dan juga Ion Big. Dengan scrum down kepada MPK Royal Town Warriors, kembali ke tangan Farizal Ismail. Jika anda perasan jersey ataupun jersey setiap pemain yang bermain dalam kejohanan ini ada tulis Silver Lake di situ. Nampak? Untuk semua 4 pasukan yang bertanding. Di sebelah kiri kali ini MPK, bijak tidak lepas, baik sekali dan terus telah keluar, telah pun kaki terkena, dikesan oleh Aiman Adib, assistant referee daripada Selangor di sebelah kanan ni. Line out seperti kesan oleh PPTD Patriot, siap dicabut rumput tu. Jersey nombor 33 untuk mereka ialah Ahmad Ashraf bin Safaruddin, hooker yang kembali bola. Pendek ke depan kali ini cantik. Cuba ditangkap sedikit perlahan keduanya. Dikejar oleh Farizal Ismail. Mengejar di hujung sana ialah Ahmad Fauzi bin Ahmad Fuad. Senyum Ahmad Fauzi. Sedikit perlahan beliau mau buat recovery ke atas bola. Terus saja diterjah oleh Farizal Ismail, mengejutkan beliau. Terus turnover. Tidak. Kembali sekali lagi kepada pangkuan line out PPTD. 3 poin dan bukanlah apa saja, kecil sahaja dengan perlawanan dah masuki minit ke-18 di separuh masa yang pertama ni. Belum ada pasukan yang betul-betul settle down untuk masuk ke dalam 22 masing-masing. Masih banyak bola berligar-ligar di dalam kawasan tengah padang. Mereka sedar betapa krusialnya perlawanan ini. Setiap call yang mereka buat pasti akan menjejaskan ataupun membangkitkan tempo permainan. Beberapa pemain juga tidak kelihatan. Pemain yang minggu lepas bermain juga tidak kelihatan. Untuk PPTD, main-main seperti Zulfahmi Rashid tidak ada minggu ini. Azizuddin Azri juga belum dimasukkan. Begitu juga Syamim bin Ahmad Safawi juga belum dimasukkan, dan juga Samsul Erwin antara pemain yang belum lagi dimasukkan untuk first 15 PPTD Patriots. Kerana minggu lepas saya ingat kami bahawa pada separuh masa yang pertama kedudukan 15-17, 2 mata saja memisahkan di antara TMB Blackouts dan juga PPTD Patriots. Tapi setelah barisan-barisan main baru dibawa masuk, terus saja PPTD Patriots menggandakan usaha dengan menang 45-15 pada separuh masa yang kedua. Cuba lepaskan dengan hujung. Kelibat di hujung sana saudara Hanafi ataupun Botak ataupun main senior Angkatan Tentera Malaysia yang begitu disegani hari ini hadir untuk menyarung jersey PPTD Patriots. Anda yang ada boleh tulis-tulis di ruangan chat, boleh borak-borak dengan rakan-rakan anda di dalam, menyatakan di manakah lokasi anda
apa pun pendapat anda tentang perlawanan ini ataupun kempen Corporate Premier Rugby Championship ini yang membariskan pemain-pemain yang kuat, yang ternama, yang begitu dikenali tuan-tuan. Untuk corporate ini barulah kita tahu di mana mereka bekerja. Selama ni tak pernah orang ambil tahu pun betul. When you are friends di rugby, kita tak tahu, kita tak perlu tahu mana dia kerja, kita just tahu dia nak main rugby je. Tapi barulah kita tahu ini datang dari MPK, yang ini datang daripada ATM, yang ini datang daripada PTD, yang ini datang daripada, yang ini cikgu sekolah, bagai macam-macam dia. Line up pendek kali ni daripada MPK terus saja disambar oleh Umar Akil Mat Fauzi. Balik Malaysia Sabil Laila offload pada rakan musim 12 itu Muhammad Hakim Bewasan. Lagi ke sebelah kiri Farizal, panjang kali ni. Tendangan daripada Matno Adol ke belakang. Full back menutup dengan baik. Masuk kembali ke dalam oleh Arafi. Bijak larian beliau lepas daripada benteng pertama mencari rakan. Perlahan dengan larian untuk menunggu rakan-rakan melangkah rak. Dan rak lah yang beliau dapat. Mengeluarkan bola dengan pantas ke sebelah kiri dan terjerit-jerit. Main di nombor 41. Masuk kembali ke dalam. Untuk second phase. Dikeluarkan terus oleh Fauzi bin Abang Fuad ke sebelah kiri. Hentakan daripada Asrul Ahmad termantul kembali. Main ini larian bijak daripada Muhafiz bin Razali. Sudah hampir ke trailan di ujung sana. Sedikit saja lagi. Satu good rak diperlukan. Counter rak yang baik daripada mereka. Terus saja mau megang bola. Tidak mahu turun ke bawah Muhammad Fauzi bin Abang Fuad. Bali turnover kepada Royal Town Warriors untuk menenangkan kembali siri serangan daripada PPTD Patriots. Sayang sekali hasil gerakan yang diketuai oleh Nafiz Zakri. Di sebelah tengah tadi tendang kembali oleh Nazir Fitri untuk mencari line out. Straight out. Balik ke yang seperti Farizal tunjukkan, beliau claim di situ. Itu jauh. Tak dapat cubaan beliau untuk claim berapa jauh tendangan itu. Balik ke line out ke sebelah kiri. Untuk water break yang pertama dengan cuaca agak kering dan panas petang ini diberikan kepada pengadil Raimi Mansur kepada kedua pasukan. Tendangan yang out di sebelah kiri. Salam kepada yang beri salam. Selamat petang kepada yang baru masuk menyertai kami. Kita sedang berhenti rehat buat seketika untuk 20 minit yang pertama. First water break di Corporate Premier Rugby Championship 2022 yang mempertemukan perlawanan getir di antara PPTD Patriots berjersey purple dan juga kuning menentang borak-borak yang antara keduanya kelibat Syaizam Tukiran menenangkan player-playernya. Mungkin berkira-kira tentang apakah strategi permainan yang akan dilakukan menuju ke 20 minit terakhir separuh masa pertama. Lihat di sebelah kiri siapa yang available. Mungkin sementara untuk PPTD Patriots, lihat kelibat Anarul Aswad menyotong-nyotongkan tangannya ke kiri dan kanan. Masuk crash. Itu antara sound yang kita dengari. Mungkin untuk memberikan sedikit ketenangan kepada anak buahnya untuk terus menguasai permainan. Tiga mata, seperti saya kata sebentar tadi, bukanlah bersamanya dalam perlawanan ni, tapi dengan keadaan kedua-dua pasukan masih lagi berada di tengah padang, tiga mata sudah cukup untuk membawa 20 minit terakhir dalam perlawanan ini. Perlawanan yang menjanjikan saingan yang begitu getir di antara keduanya. Dengan Rami Mansur telah kembali meniup whistle untuk memanggil kedua-dua pasukan masuk kembali ke padang.
Kembali mereka masuk. Berjersey nombor 1, 3 dan juga 32. 32 untuk PBTD Patriots ialah Muhammad Izhar bin Ismail, main selaku blind wing. Untuk lontaran line out kepada MPK. Baik, line out yang dipersembahkan ataupun diberikan daripada Muhammad Zaki Baru kali ini. Farizal menggunakan bola. First phase attacking. Ahmad Adol pendek saja bahagian tengah. Besar main yang melakukan crash bahagian tengah. Untuk gain ground 5 meter. Farizal keluar ke sebelah kanan. Kembali Ahmad Adol tendang chipping ke belakang. Untuk kejar mengejar. Cuba ditutup oleh blind wing. Pasukan PTD dekat saja untuk memberikan line out dalam kawasan 22 kepada MPK Royal Town Warriors. Juga terlihat di dalam skrin laman jersey nombor 51 untuk MPK, anak kepada Syazam Tukiran, anak yang sulung. Juara Sukma 2022 Tebabo. Hahaha, seronok kita nak up nama-nama player Sukma ni. Pendek kali ni baik. Cuba dikutip, tapi masih lagi fumble pula di ujung, terus saja dicuri oleh jumper PPTD Patriots. Dikeluarkan, tidur sekejap. Muhammad ataupun Amirul Afiq bin Abdul Razak. Mungkin terasa aura pemain-pemain, tapi berada dalam keadaan offside, kita mengadil untuk memberi penalti. Kembali kepada PPTD Patriots. Mau main line untuk meneruskan serangan ke tengah. Offload yang bijak. Terus pula dicuri di sebelah kiri, terkeluar daripada genggaman untuk kembali kepada penguasaan. Dan menang oleh pengadil, kembali scrum. Serba tak menjadi PPTD Patriots di awal-awal serangan ini. Mereka memilih untuk mengeluarkan bola kepada backline, tapi knock on pula daripada main di sini nombor 4, iaitu Daniel Afiq bin Halim. Senyum Farid Yahya di sebelah kiri padang. Scrum down untuk MPK. Scrum down yang kelima di separuh masa yang pertama ini. Baik, terus terpancut keluar daripada scrum, ditendang ke belakang oleh Syabir Laila. Dikutip di bahagian tengah oleh main di sini nombor 55 mereka, Muhammad Farid bin Mak Fauzi. Lagi advantage sikit. Ada agak banyak sebenarnya scrum down yang berlangsung di separuh masa yang pertama ini. Selapang-selapang kecil daripada attacking dan handling the ball. Berubah-ubah penguasaan di antara keduanya, tapi masih lagi main di tengah padang. Belum ada siri-siri serangan yang berbahaya dari keduanya, tapi dipisahkan oleh 3 mata hasil tendangan Nazrin Fitri bin Nasaruddin sejauh 40 meter di awal separuh masa yang pertama tadi. Venue yang dipilih iaitu Tiger Arena di Kuasa Subang ini agak baik, sedikit lembab disebabkan hujan sepanjang hari daripada sejak awal, menjadikan padang yang sangat sesuai untuk bermain pada petang ini. Harap cuaca berterusan begini untuk dapat kita menonton semua perlawanan yang dijadualkan sejak pukul 3 dan juga pukul 5. Fauzi mulakan bola, cari Nasrin Fitri yang mencari possession di sebelah belakang. Tendangan begitu kuat sekali, dikutip terus oleh main di sini nombor 11 daripada MPK, itulah Lukman Nur Hakim Ahmad Tamizi. Possession demi possession bertukar. Strategi wise yang hampir sama diamalkan oleh keduanya.
mahu main posisi tempat lawan sebelum merancang serangan ataupun counter attack atau mencuri bola daripada kesilapan main-main. Itulah yang mereka sedang lakukan ketika ini. Di awal separuh masa yang kedua telah masuk minit ke-26. Setiap gerakan di bahagian backline end up dengan scrum ketika ini ataupun knock on. Mungkin mereka akan menukar gerakan ataupun moves daripada set play bermula daripada line out ini. Ke belakang, dicuri kembali kepada pangkuan MPK. Lebarkan, masuk kembali ke dalam untuk cari forward. Bijak Farizal Ismail, cuba offload, masuk, berjaya ditangkap oleh rakan pasukannya untuk kembali naik 5 meter atau 10 meter ke dalam kawasan PPTD Patriots. Pendek kali ini, Hakim switching terus kepada Makno Adol. Running lah yang baik daripada MPK untuk ekstra di ujung sana. Baru saja kita nak cerita tentang peluang melakukan serangan. Sayang sekali terus pula knock on daripada Muhammad Syahir bin Jamaluddin di hujung sebelah. Maka jersey nombor 25. Sayang. Sudah pun begitu susah payah untuk create ekstra oleh barisan pemain di tengah dan juga di sisi kanan padang. Enak dengan knock on di ujung sana, kembali scrum pada BBTD. Masukkan main di sini nombor 31 iaitu Adam yang masuk, kepala botak itu, main polis di Raja Malaysia yang turun petang ini memakai jersey PPTD Patriot. Barisan-barisan pemain di kalangan kaki tangan awam yang bekerjasama di bawah nama PPTD Patriots untuk membentuk pasukan. Jadi pasukan yang disegani menang perlawanan pertama. Ramai juga pemain-pemain BM Muamalat telah pun sampai mau melihat perlawanan ini. Mereka datang awal sebenarnya mau melihat keputusan perlawanan ini untuk bercongak-congak tentang harapan mereka di perlawanan akhir nanti mungkin. Kerana hari ini mereka berhadapan dengan TNB Blackouts. Balik penalti untuk tendangan Nazrin Fitri. Dapat tepukan yang buruh begitu baik sekali tendangan beliau masuk ke dalam kawasan MPK untuk memudahkan rentak serangan di separuh masa yang pertama. Peluang mereka sebegini harus dipergunakan sebaik mungkin. No more kesilapan-kesilapan kecil yang mengakibatkan knock on. Harus mencari mata untuk menjarakkan lagi pasukan mereka dengan Royal Town Warriors. Bermula dengan line out ini. Belakang cantik kali ini tangkap oleh jumper. Memulakan maul yang baik, mara 5 meter ke dalam kawasan. Lagi masuk ke dalam kawasan 22. Barulah dapat dihentikan. Tidak, masih lagi mauling ke sebelah kanan kali ini. Berpusing-pusing kiri dan juga kanan. Nampak bola terus ke belakang. Baik sekali maul daripada PPT Patriots untuk dibawa keluar oleh main di sini 19 mereka. Cuba ditendang pula dalam rak. Mungkin mendapat kecederaan. Tidak disengajakan saya kira mungkin. Dapat kecederaan di pinggul sebelah kanan main jersey nombor 25 daripada MPK. Rauf bin Muhammad Ali. Atau maafkan saya, 25 ialah Muhammad Syahrir bin Jamaluddin. Tertendang mungkin bola itu. Apakah call yang akan dilakukan oleh pengadil berpengalaman Cik Rami Mansor daripada Negeri Sembilan di atas situasi yang tersebut? Lihat di sini, dia pun jatuh dan rak, dan beliau berguling kesakitan sebenarnya. Bukan sengaja mau menendang, tapi saya kira
sakitan di pinggulnya terlalu kuat. Mungkin beliau mau meluruskan kaki tapi tendang bola. Apa pun penalti perlu diberikan. Sama ada layan kad atau tidak. Terus saja saudara Rabi Mansur melayangkan kad kuning kepada main berjersey nombor 77 Syariman Ilham bin Jamil daripada MPK Royal Town Warriors. Beramai-ramai masuk menyaksikan perlawanan kedua, minggu kedua Corporate Premier Rugby Championship 2022 bawakan kepada anda. Menyaksikan kepada anda yang rindukan aksi-aksi 15 aside. Bukan penonton saja, bukan peminat rugby je. Ada geng-geng daripada team management, ada geng-geng daripada sekolah, ada juga geng-geng daripada referee dan juga apa. Dah lama tak dapat nikmatan bermain 15 sebelah tentang pengurusan strategi dan juga power play. Inilah peluang anda. Telah pun masuk minggu kedua, dah dihebahkan seluruh Malaysia sebenarnya tentang kejohanan ini. Telah mendapat liputan yang begitu baik sekali dan feedback yang positif dari banyak pihak. Ramai juga yang telah hadir pada petang ini untuk menonton sama-sama mereka yang berada berdekatan dengan kuasa Subang yang bersepadan dengan Sungai Buloh ataupun di Padang RRIM. Ramai anda yang maklum tentang Padang ini. Padang lama, Padang yang menjadi venue untuk perlawanan tahun 90-an, awal 2000, dan telah lama tidak kita beraksi di Padang ini dan kembali dibawakan oleh Tiger Sports untuk mempergunakan fasiliti yang ada di Padang ini kembali kepada pasukan-pasukan yang menyertai ataupun yang bermain rugby. Belum lagi dapat menukarkan serangan kepada bentuk points oleh PPTD. Mereka hanya cari penalti sebenarnya kerana kekuatan Nazir Fitri telah pun disedari ataupun diakui ramai, tapi masih belum berjaya. Disiplin yang tunjukkan begitu padu daripada MPK. Shot line out beginilah yang mengilurkan pihak lawan. Harus up, bola berada di bawah. Ada call daripada assistant referee di ujung sana, iaitu Mat Syami Daniel daripada Polis Diraja Malaysia. Terlihat sesuatu, mungkin ada ball playing in the ground. Siapakah yang berkesalahan? Seorang pemain PPTD saya rasa. Jangan menendang bola, hanya boleh scoop ataupun tolak ke belakang atau menggunakan kaki ke belakang kerana bola dalam posisi mole dan juga rak. Dan Farizal Ismail bertanya kembali apakah situasinya. Bijak beliau menguruskan permainan dan juga pemain-pemain. Dan begitulah yang berlaku sebenarnya di separuh masa yang pertama ini. Serangan daripada PPTD dipatahkan, serangan kembali daripada MPK juga dipatahkan. Belum ada smoothness di dalam keduanya. Dengan disiplin yang sangat baik dipertunjukkan oleh keduanya dalam melakukan pertahanan, perkara inilah yang menggagalkan serangan demi serangan demi serangan daripada kedua-dua pasukan buat ketika ini. Anda penonton bersama saya sejak awal, anda juga pasti ataupun anda pasti setuju dengan cara serangan keduanya, dengan disiplin defending daripada keduanya. Hanya dipisahkan dengan tendangan daripada Nazim Fitri sebentar tadi. Masuk dalam padang masa 77 untuk PPTD ialah Syamsul Erwin Muhammad Lajis, juga penaung pasukan. Tendang lagi ke belakang, struggle sedikit Belan. Lepas kali ini up ke atas dan melakukan pengadil. Satu shoulder charge, saya rasa satu yellow card akan diberikan kepada Farid Ya. Jelas terlihat, dapat kita lihat daripada ulang tayang ataupun yang sebelumnya. Kita akan kembali ke ulang tayang tersebut. Shoulder charge daripada Farid Ya ke atas Farid bin Mak Fauzi, terus saja dipersalahkan oleh Rami Mansur.
Quick tap saja tidak mahu pemain. Kali ini memilih untuk melakukan crash dengan ekstra seorang pemain. Farizal ke sebelah kiri, cari line out ataupun back line-nya. Pendek Dami yang lakukan. Baik lagi gerakan dari pemain jersey nombor 55. Bijak beliau menggunakan keadaan di hujung dan juga di kiri. Ada daripada Muhammad Farid, Muhammad Fauzi mengelurkan lawan kembali ke bahagian tengah. Harus ada lebih pemain dalam rak tersebut dan berjaya mencuri kembali keluar. Counter racking yang dilakukan oleh BPTD. Sayang sekali penguasaan MPK begitu ada melebarkan sebelah kiri. Tendangan ke belakang dari main jersey nombor 12, iaitu Muhammad Hafizuddin bin Azri, melegakan sedikit kekusutan di tengah padang. Anda boleh sharekan link kami yang telah kami buat ini kepada rakan-rakan anda. Mohon tolong sharekan di ruangan Facebook anda, ataupun di ruangan office, ataupun di ruangan kenalan, ataupun di ruangan satu rabi anda, untuk sama-sama dapat kita berkongsi. Untuk tuan-tuan yang dah berkongsi link di Facebook anda, kita ucapkan ribuan terima kasih. Dapatlah kita beramai-ramai menontonkan aksi rugby pada petang Sabtu ini. Sementara tiada apa-apa yang dilakukan ataupun tidak berasa mau keluar dari rumah, petang ini dapatlah kita menonton dengan perlawanan pertama. Ada satu lagi perlawanan pada pukul 5 nanti. Lagi short line out. Seronok saya melihat MPK memilih untuk melakukan short line out demi short line out untuk memberangkap pertahanan ataupun line out pasukan PPTD Patriots. Ke sebelah kiri dilebarkan. Jaya kembali ditangkap oleh Izhar bin Ismail. Lepas kali ini bahagian tengah kepada pemain 49 itu Ahmad Hazim bin Haji Ahmad Rafai. Ke sebelah kiri kepada Hanafi. Takkan pertama Hanafi sangat baik. Cuba dikutip, counter right cuba lakukan oleh MPK. Lagi counter right daripada MPK, berebut-rebut dalam mall. Baik kali ini counter right yang lakukan, dimenang oleh pengadil. Kali ini tiada, bola tidak bergerak. Counter demi counter, scrum down kepada attacking team. Mati. Oh, aku punya phone yang mati. Sebelah kiri padang untuk scrum kepada PPTD Patriots. Ada satu peluang lagi untuk nama mata di hujung separuh masa yang pertama ini. Pada perkiraan saya pasti mau mencari penalti sekurang-kurangnya di sini. Tolak oleh main-main MPK. Hari scrum berpusing sedikit, tak digunakan. Ada lagi klaim demi klaim yang dilakukan oleh main-main PPTD. Terus Rami Mansur bertanya, apakah masalah anda? Kenapa perlu berbunyi? It's okay, it's a scrum. Main kembali. Mungkin last amaran terakhir daripada Rami Mansur. Dengan beliau begitu faham tentang situasi hard game seperti ini. Sudah pasti bukan saja ada serangan-serangan daripada serangan lawan, mungkin juga ada bunyi-bunyi ataupun suara-suara tidak merdu berlaku dalam perlawanan untuk bermain mental ke atas pasukan lawan. Tolak. Lagi ditolak. Baik sekali turnover. Tidak. Dan dimenangkan oleh pengadil. Dan akhirnya berikan turnover. Fair scrum bagi saya. Seperti kita lihatkan dalam skrin. Front row daripada MPK menolak dengan begitu baik sehingga tercongkit scrum untuk berikan kembali penalti dan kelegaan kepada MPK Royal Town Warriors. Out. Adakah satu lagi drama di penghujung separuh masa
Yang pertama ini sungguh jauh tendangan. Begitu baik sekali daripada line 10, just 10 meter outside 22 mereka, terus ke 5 meter line di bahagian pihak lawan, memberikan line out untuk mencari mata sekurang-kurangnya di separuh masa yang pertama ini. Dalam masa 3 minit terus berubah nasib kedua pasukan ini. Line up perlu baik terlebih dahulu. Zaki bin Baru buat lontaran pendek kali ini baik sebelah kanan. Curi oleh pemain. Play on kata pengadil. Apakah yang berlaku di manakah scrum half pasukan MPK sebentar tadi? Sayang sekali sudah pembaik tendangan dipersia-siakan dan terus PPTD melanjutkan serangan di bahagian backline. Pendek kepada Hanafi. Lagi pijak larian daripada Hanafi Zaini maafkan saya. Lagi offload demi offload kepada Syami. Dan dimenangkan oleh pengadil. Lagi bajing daripada main, terus saja diberikan yellow card. Harus diingat, agak sensitif sebenarnya bajing, dan juga you have to help the players. Kalau anda tidak gaya untuk memegang, anda akan harus terus dilayangkan kad kuning. Ayunan di sebelah kanan terlihat untuk memberi penalti kembali kepada PPTD Patriots. Tendangan mencari keluar. Pendek dapat dicuri kembali. Untuk Rami Mansur menamatkan aksi perlawanan separuh masa pertama. Wah, begitu getir sekali di antara keduanya. Dengan keputusan tamat separuh masa yang pertama, PPTD Patriots 3, Royal Town Warriors 0. Kita akan bersambung tuan-tuan dengan aksi-aksi lebih hebat di separuh masa yang kedua nanti. Lepas 10-15 minit mereka berehat di separuh masa yang pertama nanti. Kita jumpa lagi sebentar nanti. Sekali turnover tidak. Dan dimenangkan oleh pengadil, dan akhirnya berikan turnover. Fair.
Biasa driver ni kalau tong
Farid yang mendahului pasukan PPTD Patriots untuk memulakan perlawanan separuh masa yang kedua di antara keduanya. Dipisahkan dengan hanya 3 mata melalui tendangan daripada Nazir Fitri bin Nasiruddin di minit yang ke-6 tadi. Sudah pasti ada cakap-cakap daripada jurulatih kedua pasukan dan juga Rami Mansur selaku pengadil perlawanan terus saja memanggil kapten keduanya untuk sedikit perkabaran ataupun sedikit poin untuk memulakan separuh masa yang kedua ini. A good fight, a tough fight di antara keduanya. Dan itulah yang kita harapkan juga berlaku di separuh masa yang kedua. Sudah tentu panas, sudah tentu getar di antara kedua pasukan ini. Dengan poin tidaklah sebanyak mana memisahkan keduanya. Di separuh masa yang kedua, perlawanan pertama Corporate Premier Rugby Championship minggu yang kedua ini, cawangan anjuran Enervive Sports taja oleh Silver Lake dan juga Iron Big yang bawa 4 pasukan di edisi sulung ini. Harapkan lebih banyak lagi penyertaan-penyertaan di masa hadapan, tapi apapun 4 pasukan menunjukkan kualiti yang begitu baik di sepanjang minggu lalu dan juga minggu ini. Dengan perlawanan selepas ini adalah berlangsung di antara Bank Muamalat Bullets dan juga TNB Blackouts. Cawangan yang menawarkan wang tunai terkumpul RM15,000 dapat sanction daripada Malaysia Rugby. Pengadil perlawanan diketuai oleh Rami Mansur daripada Negeri Sembilan, Aiman Adib daripada Selangor selaku assistant referee, itu juga dengan Muhammad Syami Daniel daripada PDRM. Pressure daripada MPK terus dalam 22, dan di sinilah mereka mahukan turnover, memegang bola, masih lagi on the air, harus dilepaskan akhirnya untuk clearance kick daripada PPTD Patriots untuk memberikan line up pertama pada MPK di separuh masa yang kedua. Pressure yang baik daripada MPK untuk memulakan serangan. Sudah harus ada pertukaran pattern serangan oleh keduanya. Pattern serangan di separuh masa yang pertama tadi dilihat kabur dengan kesilapan-kesilapan kecil, membantutkan speed ataupun gaya serangan. Farizal maka line out. Tidak gunakan kali ini, lagi kesilapan kecil, tidak straight untuk memberikan scrum ataupun line out, ataupun tidak memilih scrum pada PPTD Patriots. Berapa kelibat main dimasukkan separuh masa yang kedua untuk MPK memakai jersey 99 masih Sabilai lah, 42 itu dimasukkan ialah Muhammad Hamdani bin Muhammad Rizal yang akan bermain di posisi hooker. Juga nombor 16 ialah Amir Zulfika bin Mat Jeffrey yang akan bermula di prop. Amir Zulfika main prop sudah. Dan akan terlalu awal masuk ke dalam, terus ditegur kedua-dua tight hit di sebelah sini. Harus pergi lebih rendah Amir Zulfika, agak tinggi beliau di hadapan. Itulah yang ditunjukkan oleh main di sini nombor 99 iaitu Rosman Nizam bin Roslan daripada PPTD. Main penjara Malaysia yang begitu disegani, masukkan separuh masa yang kedua untuk mengubah keputusan perlawanan dan menjadi general kepada pasukan PPTD Patriots. Kekurangan pemain props untuk MPK telah disedari. Tolak dengan baik kali ini, pick up terus daripada Amirul Afiq Abi Abdul Razak yang juga dimasukkan di separuh masa yang kedua untuk PPTD. Counter baik daripada MPK dan diberikan penalti. Itulah yang mereka mahukan. Quick tap daripada Muzfika, tidak mahu mencari 3 poin. Hakim memberikan serangan second phase advantage diberikan kepada pengadil sebelah kiri sikit, dan dibenarkan 2 kali tap.
untuk memberikan penalti kembali. Apakah pilihan kali ini? Saya kira akan mengambil tendangan di sana dan sini. Which one you want penalti? Lebih dekat ke hadapan post. Itulah yang dipilih. Ada tangan-tangan jahat di dalam merak tersebut. Untuk memberikan peluang kepada main besi nombor 10 Nur Azmi bin Saruman untuk memberikan 3 mata pada pasukan Royal Town Warriors. Sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan pada ketika yang angin nak bertiup kuat kencang sebenarnya tuan-tuan. Sudah pasti akan mengganggu sedikit mutu tendangan ini. Baik, itulah kita lihat kicker akan sedikit alert tentang kekuatan angin yang baru saja lalu. Lihat pokok di belakang bertiup kencang dengan bendera Malaysia berkibar begitu megah di belakang. Tendangan lurus saja dan terus kedua assistant referee mengangkat bendera untuk memberikan 3 mata. Yang pertama kepada Royal Town Warriors, letakkan 3 mata di dalam perlawanan ini. Masuk kembali tuan-tuan. Setelah kita berehat, ramai yang mungkin tak biasa dengan wow, kenapa rehat lama sangat. Kita di 15 aside tuan-tuan. Kembali sudah 15 aside ke negara ini. Johanan 15 aside pertama di dalam Malaysia selepas kita dilanda COVID-19. Jadi perlu biasa dengan aura 15 aside. Kita pun mungkin terkejut jika berada di padang, semua orang terjerit-jerit satu hal. Di luar padang masa rehat juga semua orang memberikan semangat. Lain macam sedikit. Jika di 10 ataupun 7 hanya kapten yang biasa borak ataupun biasanya hanya rakan-rakan. Tapi bila di 15 side ni dengan forward team satu side, backline team satu side, seronok kita melihatkan aktiviti yang berlangsung ketika masa rehat nanti. Terus kedalapan Farizal untuk menendang keluar, melegakan sedikit keadaan, settle down untuk line out yang pertama. Ada sedikit kesulitan di sana. Ada tapping. Untuk line up kembali kepada MPK Zaki Baru kali ini. Pendek di depan, bijak. Baik counter. Kembali Farizal, pendek di bahagian tengah. Terus saja larian dibuat daripada Izzuan Idrus ke kanan kali ini, cari main forward. Bijak pick up daripada main jersey nombor 45 ini, 42 maafkan saya, iaitu Muhammad Hamdani Muhammad Rizal. Hamdani Muhammad Rivai untuk menendang ke belakang. Baik sekali lantunan, memberikan advantage kepada MPK untuk line out pada PPTD Patriots. 3 sama tuan-tuan. Sudah tentu agak panas dan tegang di every situation, every line out and every scrum and every play. Sudah tentu akan di-challenge ataupun diberi tentangan oleh pasukan lawan. Ada Muhammad Adam bin Abdullah, si nombor 21 untuk PPTD Patriot, tanyakan soalan tentang situasi sementara pengadil sedang mengikat tali kasut. Line up kembali kepada keduanya yang memakai jersey nombor 21 ialah Muhammad Alif Al-Hafiz. Nampak kelibat beliau, bekas pemain kebangsaan 15 sebelah negara, masih lagi bermain sebenarnya. Karakter yang begitu disegani. Lawan kata pengadil, bahagian tengah, angin kuat menolak terus ke pangkuan Muhammad Syarul Azhar bin Muhammad Mokhtar. Sebelah kiri, chipping lagi. Baik, kembali kepada straight out. Apakah pilihan yang dibuat? Sudah pun possess, kenapa perlu mahu tendang bola ke belakang? Possess terlebih dahulu.
cari penalti terlebih dahulu. Kenapa perlu nak beri pressure? Sudah pun dah berada dalam kawasan pihak lawan. Optionnya lemah saya kira daripada main itu. Lagi line out kepada PPTD. Kali ini dicuri. Sedikit masalah disiplin, tidak dibiarkan saja oleh pengadil. Hentakan pertama daripada Muhammad Najib bin Makno dimasukkan memakai jersey nombor 8 ke sebelah kanan daripada Rosman Nizam Roslan. Pendek kali ini. Tak digunakan untuk sedikit knock-on dikesan. Adil Lamrak kembali kepada seram down kepada MPK. Suasana yang berlaku dalam padang, walaupun nampak mereka tersengih-sengih, tuan-tuan, sebenarnya agak panas. Dengan kedua-dua pasukan klaim itu dan ini dibiarkan saja dengan bijak oleh Rami Mansur. Jelas tentu pengalaman berpuluh tahun daripada Mansur, hanya belum apa yang beliau rasa salah ataupun silap yang membiarkan pemain-pemain bergaduh emosi di antara mereka. Itulah yang berlaku jika kedudukan tight seperti ini, tuan-tuan. Inilah suasana yang kita rindukan. Dibawakan khas oleh N5 Sports di Corporate Premier Rugby Championship 2020. Faizal Ismail bijak dan lepas di bahagian tengah. Side step masuk ke dalam. Offload support yang baik daripada pemain di sini nombor 7 untuk MPK. Itulah Mak Akil Mak Fauzi. Quick pass sebelah kanan dihentikan. Advantage terus diberikan oleh pengadil. Ada satu call, saya kira di sini ada high tackle. Gunakan no play dan satu kad mungkin akan diberikan dengan seorang pemain, iaitu Muhammad Farizal Ismail sendiri berada dalam kecederaan. Memegang tengkuk beliau ataupun leher. Rami Mansur terus merujuk kepada Adib. Sama ada beliau juga nampak situasi di sebelah kanan. Dan di sinilah terus saja menjatuhkan player di dalam mall. Daripada kesilapan main Samsul Erwin dan Molagis. Mungkin ada kesilapan di situ. Sudah pun double fault dilakukan oleh Samsul Erwin. Anda tidak dibenarkan untuk menjatuhkan main dalam mall, tapi hanya amaran yang diberi. Untuk penalti kepada MPK, apakah pilihan yang akan dibuat oleh Farizal Ismail? Bertanyakan rakan-rakannya nak main ataupun nak pilih kick. Kita pilih kick dahulu, kata Farizal. Kita relax, chillax. Mungkin itulah katanya. Mungkin aura akan sedikit berbeza ataupun rentak akan sedikit berbeza jika mereka sudah hadapan dengan barisan pemain mereka yang begitu pengalaman. Dah pasti tahu macam mana nak control the 3 points. Tetapi Ahmad Azmi Saruman harus make sure tendangan ini masuk terlebih dahulu. Kadang-kadang walaupun betul-betul depan post, tapi tendangan dari kanan ini biasanya akan mengelurkan diri sendiri, especially untuk right footer kicker. Rami Mansur mengingatkan main is no charging on penalty kick. Baik tendangan daripada pemain ini. Azmi bin Saruman disambut dengan tepukan gemuruh daripada kem penonton dan juga penyokong MPK untuk kali pertama. MPK berada di hadapan selepas 50 minit waktu permainan. Sedikit pressure kali ini kembali kepada PPTD untuk mereka kembali di dalam perlawanan. Saya pasti ada banyak lagi drama, tuan-tuan, dalam perlawanan ini. Dengan baki 30 minit, sudah pasti dengan pengumpulan begitu ramai pemain yang begitu high level dan pengalaman, sudah pasti mereka akan menggunakan pengalaman mereka untuk mencari gerakan demi gerakan untuk
menyalahkan pihak lawan. Tinggi daripada Nazri Fitri, terus dikejar dan baik counter rak cuba lakukan. Tiada siapa main di situ dan penalti terjunan dilakukan oleh pemain PPTD. Perangkap yang dibuat oleh MPK dilihat mengena. Kembali penalti. Tangan sebelah kanan berpusing-pusing bola untuk memberikan line out kembali penguasaan kepada Royal Town Warriors. Masuk-masuk tuan-tuan. Drama semakin baik di perlawanan pertama petang ini. Seronok saya sendiri mengulas, dan juga saya pasti anda juga seronok di luar sana menontonkan strategi yang sedang dimainkan oleh kedua pasukan. Dengan lontaran Zaki Baru semakin lama semakin baik untuk first dan juga second jumper. Ada challenge di bahagian hadapan. Dami cuba lakukan. Dami di belakang dan terus pendek di hadapan untuk Mall daripada MPK. Barulah terlihat barisan pertahanan PPTD Patriots mau melakukan pertahanan. Dikeluarkan on the air dan diberikan advantage pada pengadil pada scrum yang pertama. Tidak dibenarkan untuk first scrum pada PPTD. First knock on di bahagian kiri untuk memberikan scrum. Tak boleh terima oleh Rami Mansoh. Sedikit lewat untuk Mall sebelum bertukar ataupun sebelum apa-apa yang lebih besar berlaku, terus saja beliau meniupkan whistle untuk memberikan scrum down kepada PPTD. Agak struggle sebenarnya PPTD dalam perlawanan ini. Masih belum dapat serangan satu ataupun serangan yang berkualiti di sejak minit yang ke-6 lagi tadi separuh masa yang pertama. Dan kita harapkan gerakan ini akan membuahkan sesuatu. Apakah choice yang dipilih? Mau main di belakang, mau bermain di area teritorial, atau mau mengatur serangan? Osman Nizam melakukan bola. Switching masuk ke dalam dan dikutip oleh pemain MPK. Terlepas daripada pandangan mereka, terus switching itu ke sebelah kanan daripada Farizal. Sedikit perlahan bola ini ke sebelah kanan. Lagi grabber yang dilakukan di belakang. Mau possession. Kejar berlaku di antara keduanya. Dan cuba ditendang belakang. Dikutip kembali. Tidak. Sayang sekali. Beliau hanya perlu mengawal bola itu kerana bola itu telah pun loose di sini. Sayang sekali. Berhasil kali ini tendangan ke belakang yang dilakukan oleh Muakil Amin Fauzi untuk memerangkap pertahanan PPTD. Kembali scrum down di dalam 5 meter mereka sendiri untuk PPTD Patriots. Situasi bahaya perlu keluar dari kawasan ini untuk PPTD. Dan itulah yang forward mereka lakukan. Pick up baik daripada number 8 daripada dalam scrum. Untuk tendangan clear, tidak clear. Berkutip mereka bola. Untuk kembali ke dalam kawasan. Ada sedikit tapping. Untuk advantage sedikit knock on sebenarnya dikesan. Offside tidak. Kerana itu tendangan itu ada tapping. Untuk kembali kepada penguasaan PPTD kali ini dipersalahkan kerana berada ataupun ranking dalam keadaan offside. Coming from the side saya kira. Mungkin terlihat sesuatu di kiri.
kawasan Padang. Tenangkan oleh pengadil untuk keduanya. Setelah referee memanggil, mungkin ada sedikit insiden di sebelah kanan yang tidak terlihat oleh pengadil sebentar tadi. Dan seorang pemain PPTD dipanggil. Coming from the side, charging atau switching, memberikan penalti terus kepada MPK. Lagi tenangan ke arah gol yang dipilih. Mungkin level confidence yang baik diperolehi oleh penendang mereka, iaitu Azmi Saruman, dan itulah yang beliau pilih. Sementara mood tengah baik ataupun sementara tengah jitu atau tepat, memang itulah pilihan yang tepat. Memang seakan tidak ada jalan untuk melakukan trial dalam perlawanan pertembungan keduanya ini. Defending yang baik tunjukkan oleh keduanya, dengan option-option di kiri dan kanan yang serba tidak menjadi bagi keduanya. Jadi option ambil tendangan 3 adalah option terbaik. Lagi harapan diletakkan ke atas Azmi Saruman untuk memberikan 3 mata lagi kepada MPK. Baik tendangannya ke sebelah kanan dan melencong kiri masuk ke dalam pos untuk memberikan 3 mata kepada MPK. Itulah pattern mainan yang dipilih saya rasa oleh MPK dalam separuh masa yang kedua ini. PPTD harus cepat bertindak. First phase, second phase mereka terus saja digagalkan oleh pertahanan MPK, dan itulah yang perlu mereka switch sebenarnya. If they want to play backline, terus saja keluar bola on the first phase, tak perlu menunggu-nunggu. If they want to play forward, terus saja harus possession. Teruskan memberikan love dan juga like dan juga stars kepada siaran yang kami bawakan kepada anda petang ini. Kembali kepada sepak mula daripada Nazrin Fitri. Baik, tinggi kali ini. Ondi terus tangkap dan ke belakang. Play on kata pengadil. Bola di tangan Erwin. Bijak beliau merampas penguasaan. Dan itulah baru saya sebut, kalau nak main forward, main backline, tak perlu nak menunggu second phase. Terus saja main backline. Biar sedikit berubah pattern mainan kepada Alif Al-Hafiz bahagian tengah. Yes, dan PPTD bermain open buat ketika ini, menukar strategi permainan. Kembali sebelah kiri, balik kepada Alif Al-Hafiz. Terangkat sedikit, penalti kepada keduanya. PPTD quick tap, kembali memerangkap offside. Tidak, Leon kata pengadil. Counter rak jadi benarkan. Main-main MPK berbaris untuk melakukan from the side. Holding the ball sebelah kiri. Scrum down, kembali kepada PPTD Patriots. Angin kencang terus bertiup di Tiger Arena Subang untuk menjadi saksi kepada perlawanan pertembungan yang begitu getir di antara keduanya sejak separuh masa pertama tadi, tuan-tuan. Satu pasukan attack, satu pasukan defense. Satu pasukan attack, satu pasukan defense. Begitu baik sekali, dan defending daripada kedua-duanya begitu menjadi perhatian. Mungkin sedikit attack, sedikit tumpul, tapi defending disiplin daripada keduanya.
yang menjadikan perbezaan di antara kedua pasukan ini. Satu tendangan daripada Nazir Fitri di awal separuh masa pertama memberikan 3 mata yang pertama kepada PPTD Patriots. Tapi semenjak itu penalti demi penalti diberikan kepada MPK untuk mereka mengambil advantage demi advantage, dan 3 sepakan daripada kaki Azmi bin Saruman untuk MPK memberikan mereka 9 mata di hadapan ketika ini. Dan menakan free kick terus saja diberikan Rosman Nizam ke sebelah kanan. Sikit pendek pula bola diberikan, agak statik. Larian daripada Muhammad Farid Yahya, rak pantas bijak ke sebelah kanan kali ini. Rosman Nizam pendek mencari Abdul Hafiz bin Razali. Lagi Rosman Nizam, kali ini kepada Adam bin Abdullah. Lepas, cuba dicuri. Adakah sempat membuat cover up? Ya, ke sebelah kiri. Terus ke tangan Muhammad Syahid Siddiq. Cuba ditangkap. Sempat tidak kali ini? Sempat. Harus release the player terlebih dahulu. Settle down kata pengadil. Keluar, harus cepat keluar kata Farizal. Sudah elok-elok leading, tidak perlu untuk bercakap-cakap untuk mengubah keputusan pengadil. Kerana in 15 pengadil sentiasa on the spot. Mereka tak terkejar-kejar dengan game tight sebegini. Kalau di 10 dan 7 mungkin referee sedikit lambat terkejar. Tidak di 15 tuan-tuan. Game tight sebegini, referee sentiasa berada di lingkungan 5-10 meter perlawanan untuk nampak apa yang berlaku. Dia tidak perlulah, mungkin itulah yang dijeritkan oleh Farizal kepada pemain rakannya. Janganlah bantah kerana sudah berada di depan. Hanya perlu fokus untuk memperkuatkan defending. Dengan Nazir Fitri berpeluang menambah 3 lagi mata daripada tendangan kedua beliau. Lagi teguran daripada pengadil, jangan bergerak-gerak semasa tendangan. Elok juga reminder seperti ini, sebab kita dah lama tidak main 15s. Full concentration daripada Nazir Fitri. Angin bertiup kencang dari sebelah kanan ke kiri, dan lurus saja untuk memberikan 3 mata tambahan kepada PPTD Patriots, menghampiri kedudukan. Dengan kedudukan sekarang, PPTD Patriots 6, Royal Town Warriors 9. Perang mental di antara keduanya berterusan. Time out kata pengadil untuk memberikan 1 minute minum-minum dulu ataupun water break kepada keduanya. Kita sambung tuan-tuan sebentar nanti. Jangan ke mana-mana. Game tengah best.
20 minit terakhir untuk keduanya dengan Remy Mansur ataupun memanggil kedua pasukan untuk kembali masuk ke padang. Ada cakap-cakap last minute daripada coach kedua pasukan untuk memberikan tips dan juga gerakan yang harus mereka lakukan ataupun cara pattern mainan yang harus mereka amalkan menuju ke 20 minit terakhir ini. Pisahkan dengan 3 mata. Pressure lebih kepada PD Patriots bagi saya. Sementara MPK hanya harus berdisiplin dan meningkatkan disiplin untuk mempertahankan 3 mata yang mereka dahului buat ketika ini. Siapa sangka perlawanan akan jadi begitu sengit. Sebenarnya saya sudah jangkakan perlawanan yang sengit kerana MPK dah hadir dengan kekalahan yang pertama, sementara PPTD harus mempertahankan kemenangan yang pertama. Mereka menang untuk cari kemenangan yang kedua. Tangkap terus oleh pemain PPTD. Terus terbawa ke belakang, terjunan daripada first player. Penalti. Ada cakap-cakap lagi daripada pemain. Terus tidak tertahan Remy Mansur. Claim by both teams. Dan siapa yang tersalah cakap sudah pasti akan dipanggil. Solid charge untuk mengadil, holding with shoulders, no tackle untuk memberikan penalti. Dan Azmi Saruman sekali lagi menunjukkan ke arah gol untuk peluang menambah 3 lagi mata pada Royal Town Warriors. Tendangan Azmi Saruman kali ini lebih jauh, lebih tinggi dan lebih padu. Tidak, sengit sedikit ke sebelah kanan. Untuk tiada tambahan 3 mata, kembali PPTD di 20 meter drop count. Dan terus saja Nazin Fitri menendang bola ke belakang untuk mahukan rakan-rakannya berikan pressure yang terus. Dan jauh tendangan beliau sehingga mencecah 22 meter MPK. Terus cari line, terlepas pula ke belakang untuk sedikit delay. Kembali ke tengah padang. Dipegang untuk di atas dan cuba curian. Tak digunakan oleh pengadil. Bola rak yang baik daripada PBTD. Farid yang membawa bola naik, cari support daripada rakan-rakan. Smaniza mencairkan, nendang bola ke belakang. Terus ditangkap oleh blindside Azmi Saruman. Tepan di situ, quick rak baik daripada MPK, memerangkak offside. Fariza Ismail bijak musingkan diri. Sebelah kiri gerakan daripada mereka, terlepas pula, tidak, jaya ditutup kembali. Covering yang baik. Bijak kali ini Fariza Ismail masuk dalam, terlepas pula. Tok, ada first play atau first fall play di hujung sana. Satu keadaan bahaya mungkin melibatkan tengkuk main dihentikan ketika perlawanan. Cepat-cepat Remy Mansur melihatkan keadaan main sedikit merisaukan. Siapakah yang di bawah sana untuk MPK masih belum dapat kita pastikan. Tangannya bergerak, so okey, sedikit berikan sedikit kelegaan. Inilah yang berlaku. Azmi Saruman takkan di bahagian atas lagi. Azmi Saruman, mungkin di sinilah beliau jatuh. Dan ada beberapa pemain yang jatuh ke atas beliau. Sudah pun berjaya bangun.
Ada dua orang yang sedang jatuh di bawah untuk MPK. Oh, bukan Azmi Saruman sebenarnya. Adalah pemain yang dan Azmi semua Saruman pula terhencut-hencut. Key player untuk MPK terpaksa dibawa keluar. Disebabkan kaki beliau lah 9 mata daripada Royal Town Warriors. Dan pertukaran yang getir harus dilakukan oleh pengurusan MPK untuk masukkan seorang lagi kicker ataupun player yang sekurang-kurangnya menutup lubang di bahagian tengah untuk Royal Town Warrior. Dan main yang dibawa masuk ialah main jersey nombor 79, iaitu Muizzat bin Ramli. Switching of players akan berlaku di bahagian tengah. Izzat akan main di bahagian wing dan centers dimasukkan untuk menutup kawasan fly half, tempat yang ditinggalkan oleh Azmi Saruman. Baik, scrum pick up sebelah kanan, cuba mencari rakan. Forward pass yang jelas, walaupun sudah baik option yang lakukan, tapi sedikit forward pass. Itulah gerakan yang baik sebenarnya. Saya suka melihat mereka melakukan option-option yang baru dengan bergantung pada situasi game, tapi forward pass sayang sekali. Kembali scrum kepada MPK. Pada tuan-tuan yang baru saja bersama kami, Adik Rugby Online membawakan kepada anda daripada Tiger Arena Subang. Corporate Premier Rugby Championship 2022 dibawakan oleh Enervive Sports dengan penaja Silver Lake dan juga Ion Beak. Perlawanan pertama di minggu yang kedua ini melibatkan BPTD Patriots dan juga Royal Town Warriors atau MPK daripada Kelang, dengan kedudukan masuk minit ke-28 separuh masa yang kedua. BPTD 6, Royal Town Warriors 9, dengan semuanya hasil daripada tendangan 6 mata daripada Nazir Fitri daripada BPTD Patriots dan juga 9 mata dari tendangan Azmi bin Saruman daripada Royal Town Warriors. Perlawanan yang begitu getir, perlawanan yang seimbang, keduanya dari bentuk serangan dan juga defending, dengan kedua-duanya mempergunakan disiplin yang begitu tinggi di dalam pertahanan. Maksa hanya penalti-penalti saja yang dapat memisahkan keduanya, dan itulah yang mereka cari sebenarnya. Mau masuk ke dalam kawasan pihak lawan terlebih dahulu dan memaksa kawasan pasukan lawan melakukan kesilapan supaya mereka dapat peluang penalti, kerana keduanya mempunyai penendang yang begitu hebat. Dan anda yang baru bersama kami yang dah rindukan aksi 15 sebelah, dan inilah yang kami bawakan kepada anda daripada Kuasa Subang, Padang RRIM, ataupun sekarang dikendalikan oleh Tiger Sports. Farizal mau bola, pick up di sebelah kanan, switching ke bahagian tengah, cari rakan dan support. Bijak main center, Hakim mengeluarkan bola di sebelah kiri mencari Farizal. Miss pass, lepas tidak, sedikit saja masuk. Tendangan ke belakang untuk possession. Baik sekali larian, berserangan winger jersey nombor 7 untuk BPTD. Ialah Muhammad Syahir Siddiq di ujung sana, cuba ditolak. Di manakah main-main BPTD tidak masuk dan ditolak keluar oleh MPK untuk kembali line out pada mereka. Ada percakaran yang berlaku di antara keduanya. Hanya tidak melepaskan tangan saja sebenarnya. Tak perlulah untuk overreact tentang perkara tersebut. Farizal Ismail menenangkan keduanya. Ada call daripada pengadil di bangkit di padang.
tenang, keduanya berjaya dikawal oleh referee dan juga assistant referee. Sementara masih lagi mereka melontarkan kata-kata Rami Mansur checking apa yang berlaku. Kedua kapten dipanggil. Ada seorang pemain akan dipersalahkan. Siapa akan dipersalahkan di situ? Scrum down kembali di bahagian tengah. Itulah yang terbaik, ataupun line out sebenarnya akan diberikan. Play on kata pengadil. Daripada Zaki Baru. Di sebelah kiri kali tidak makan, terus saja diberikan penalti untuk kesalahan di udara ataupun offside daripada Royal Town Warriors. Perlu keluar daripada kawasan mereka ini. 10 minit terakhir untuk keduanya mengubah keputusan ini, dan mereka mahu main possession. Jangan ada kesilapan kecil dan panting tinggi tapi sedikit pendek. Itulah kesilapan yang berlaku, dan itulah yang telah diambil peluang ketika ini, dan itulah yang dicari oleh PPTD sebenarnya. Mahukan back 3 melakukan kesilapan, dan bijak hakim. Perlawanan kata pengadil, high tackle demi high tackle dari pemain jersey nombor 14 ini. Apa lagi yang beliau mahu claim? Sudah agak jelas sebenarnya di sebelah kiri. Kedudukan begitu tegang di antara keduanya. Sudah pasti ada borak-borak di antara Adib di ujung sana. Ke atas pemain jersey nombor 14 Muhammad Amir Syafiq bin Madiah, saya kira. From the first tackle sudah high, second tackle pun high. Dan saya rasa Rami Mansur akan memanggil pemain jersey nombor 14. Yellow card pada Muhammad Amir Syafiq bin Madiah. Perang psikologi bukan baru saja bermula, tuan-tuan. Telah pun bermula sejak awal minit pertama separuh masa yang kedua, yang pertama daripada keduanya. Masing-masing mempergunakan pengalaman yang ada. Bola ke belakang untuk line out di dalam kawasan PPTD. Kasih yang berikan love dan juga like dan juga stars kepada siaran yang kami bawakan daripada Tiger Arena Subang. Minggu kedua Corporate Premier Rugby Championship 2022. Siapa sangka perlawanan ini akan begitu high quality sekali dari sisi fizikal dan juga mentalnya. Telah pun tersebar di seluruh negara tentang kejohanan ini. Ramai yang rindukan aksi 15 sebelah, dan kita bawakan kepada anda. Baik, double switching kepada Miguel, terus saja mencari hakim. Cuba dicuri oleh pertahanan. Masih lagi play on kata pengadil. Knockback dan serangan pertama daripada PPTD Patriots. Rak yang baik. Osman Nizam mencari rakan, mendapatkan bantuan daripada Daniel Afiq bin Halim di bahagian tengah. Lagi Ali Hafiz. Dipegang kali ini Ali Hafiz. Cuba memberikan siku ke belah kiri, dicuri on the air.
Dan ekstra sebelah kanan oleh MPK. Side step yang baik. Lepas kali ini sebelah kanan. Terus kepada pemain gantian yang baru saja masuk. Untuk mereka Izzat bin Ramli. Larian baik Izzat Ramli dan mendapatkan penalti untuk MPK. Harus berhati-hati. Penalti ialah penalti. Jangan sampai terreverse penalti. Bagi pendapat saya untuk keduanya. Pilihan yang dibuat menunjuk ke arah gol untuk mencari 3 mata. Daripada 4 attempt ke arah gol, 3 tendangan sudah pun masuk. Attempt terakhir daripada Azmi Saruman sebentar tadi tidak masuk. Dan kali ini agak sedikit jauh sebelah kanan. Dan akan dicuba ditendang oleh Lukman Nur Hakim bin Ahmad Termizi. Sementara Farizal Ismail jerit memperingatkan kepada rakan-rakannya untuk menjaga mental. Kerana itulah yang paling susah dengan keadaan hanya terpisah dengan 3 mata ketika ini. Ada satu game lagi tuan-tuan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ini adalah satu game. Kita ada 2 game setiap hari Minggu ataupun setiap hari Sabtu untuk the next 3 weeks. Lukman Hakim tersasar sebelah kiri, tidak sampai pun sebenarnya. Terus saja play on. Hanafi menaikkan bola. Cari support dari rakan-rakan. Cuba dipegang oleh pertahanan MPK dan juga counter up. Sebelah kanan Roman Nizam, luruskan sebelah kiri. Nazif Fitri dah dicuri oleh Amirul Zulfika. Siapa sangka lambungan bola daripada Nazir Fitri dibaca dengan begitu baik oleh Amirul Zulfika untuk MPK dan merampas bola tersebut untuk memberikan try di sebelah kanan pos. Sinilah bola itu terlalu floating saya rasa. Memberikan 5 mata melalui interception untuk pasukan MPK Royal Town Warriors. Mengukuhkan lagi kedudukan mereka. Satu conversion di sini akan memberikan tempoh selamat kepada Royal Town Warrior dalam perlawanan ini. Kini telah pun dipisahkan dengan 8 mata dan PPTD harus comeback dengan 2 try. Dan Zaki baru menambahkan 2 lagi mata. Tidak. Terkena palang pula. Ataupun kena tiang untuk memberikan perbezaan 8 mata di atas keduanya. Lagi sekali gerakan daripada gerakan ini. Sudah pun baik. Dan float bola yang begitu tinggi terus saja dibaca oleh Amirul Zulfika untuk memberikan try pada MPK. Cari siapa boleh menyambut di belakang. Coverage dan bijak. Lagi panting yang tinggi, tidak ke mana. Angin begitu tidak menyulahi, kembali dapat ditangkap. Cuba dicuri kembali. Dan tidak dibenarkan kali ini oleh pengadil. Telah pun keluar daripada landasan dan dipegang terus. Quick tap tak dibenarkan. Penalti kepada BBTD. Harus pantas melakukan serangan ataupun mau mencari mata. Satu gerakan dari sini dan mendatangkan try akan mengubah lagi drama dalam perlawanan ini. Terlebih daripada kicking ataupun line try untuk memberikan kembali scrum saya kira. Atau tidak. Terlepas keluar daripada garisan. Saya kira akan kembali scrum kepada MPK. Sayang kepada PPTD. Saya rasa mereka tidak cukup masa untuk kembali ke dalam perlawanan ini dengan kesilapan tersebut. Jam di dalam perlawanan ini tinggal 2 minit yang terakhir. Mungkin ada 1-2 lagi gerakan.
Kemenangan kepada Red Town Warrior dalam bentuk 14-6 memberi advantage kepada mereka, membawa kepada perlawanan yang ketiga mereka nanti yang akan berjumpa dengan TNB Blackouts. Kira-kira di antara keduanya sudah tentu berlaku, kerana minggu lalu Royal Town Warriors juga hanya tewas dengan kiraan sebegini, 14-7 ataupun 16-7 kalau tidak salah saya. Jadi perlawanan terakhir menentang TNB Blackouts sangat penting jika kedudukan ini kekal, dan juga perlawanan di antara keduanya akan memberikan siapakah pasukan yang akan main di perlawanan akhir nanti, yang akan ditentukan oleh bezaan di antara keduanya. Tendangan baik daripada line out, dan dengan 50-10 yang diamalkan, line out kembali kepada Patriots buat ketiga ini. Baik sekali tendangan tadi sebenarnya. Lontaran line out kali ini dapat ditangkap untuk Raking dan Muling daripada PPTD Patriots. Bola keluar daripada Mol. Kembali mencari barisan forward. Sebelah kanan, kali ini Usman Nizam, pendek, looping lakukan. Sedikit terkeluar untuk kembali scrum down kepada PPTD Patriots. Ataupun kembali kepada Royal Town Warriors. Kesilapan demi kesilapan memakan diri PPTD Patriots dalam perlawanan ini. Paksa menanti sehingga ke perlawanan yang ketiga minggu depan untuk mengubah nasib mereka, dan mereka akan berhadapan dengan Bank Muamalat pula di separuh di perlawanan yang ketiga. Semakin seronok drama dalam kejohanan ini. Terima kasih ucapkan kepada tuan-tuan minat-minat rugby 15 sebelah yang telah pun berada bersama dengan kita sejak daripada awal petang tadi untuk menonton aksi-aksi kedua pasukan ini. Begitu getir sekali pertemuan dan keduanya. Masa sudah tidak banyak, dan saya itulah last play dan pengadil Raimi Mansur daripada Negeri Sembilan meniupkan whistle untuk menamatkan pertembungan di antara kedua pasukan ini dengan keputusan tidak rasmi tamat perlawanan di antara keduanya. PPTD Patriots 6, MPK Royal Town Warriors 14. Kemenangan kepada Royal Town Warriors, dan kita akan terus bersedia untuk perlawanan yang seterusnya yang melibatkan Bank Muamalat Bullets menentang TNB Blackouts. Kita jumpa tuan